Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum kita memulakan pembincangan kita pada malam ini, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Mahdi bin Husaini. Nombor matriks I21305931. Kos Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam. Sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ahli-ahli panel kita kerana sudi ingin memberi jawapan kepada persoalan dan pertanyaan bagi topik kita pada malam ini. Untuk topik kita pada malam ini menyentuh isu media sosial, kebaikan dan keburukan internet dan cara untuk mengatasinya. Sebelum kita mengupas tajuk ini lebih lanjut, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli panel kita. Panel pertama, Muhammad Izzat Ahmad bin Muhammad Ridwan. Panel kita yang kedua, Ahmad bin Muhammad Alam. Sebelum kita membincangkan isu ini dengan lebih lanjut, saya ingin mengupaskan sedikit tajuk topik kita pada malam ini. Seperti yang kita tahu, internet adalah merupakan satu kemestian bagi masyarakat kini dalam menguruskan perniagaan, perindustrian maupun dalam dunia pendidikan. Jadi tidak dapat tidak, setiap rumah harus mempunyai modem seperti Wi-Fi untuk menyambungkan internet supaya seluruh. Jadi tidak dapat tidak, setiap rumah harus mempunyai modem seperti Wi-Fi untuk menyambung ke internet. Melalui internet kita boleh menerima maklumat dengan cepat. Semuanya berada di hujung jari. Dengan hanya satu klik, kita boleh mengetahui perkembangan luar negeri maupun perkembangan isu semasa di negara kita. Okey, baiklah, soalan saya kepada panel yang pertama, apakah kebaikan internet dan keburukannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Jadi pada pandangan saya, kelebihan dan kebaikan yang dapat kita perolehi daripada penggunaan internet. Yang pertama, internet ni merupakan salah satu sumber untuk kita mencari maklumat. Contohnya sekarang, para pelajar kita lebih sering menggunakan platform internet untuk mereka mencari nota-nota tambahan. Dan selain itu, mereka menggunakan internet juga untuk mereka menghadiri ke kelas-kelas online. Seterusnya, internet juga merupakan salah satu platform komunikasi. Contohnya seperti WhatsApp, Facebook, Instagram dan lain-lain. So dengan adanya platform-platform ni, masyarakat sekarang lebih mudah untuk berkomunikasi dengan kenalan-kenalan mereka tanpa memerlukan bayaran ataupun cas. Dan selain itu, kita dapat berkomunikasi tanpa had masa. Dan yang ketiga, internet ni juga merupakan salah satu platform untuk kita berniaga. Contohnya sekarang, ramai peniaga-peniaga sekarang menggunakan platform Facebook untuk mereka mempromosikan produk-produk mereka. Dan selain itu, adanya platform seperti Shopee, Lazada dan lain-lain untuk kita menjual barang-barangan kita. Keburukan, manakala keburukan yang internet pula, internet ni boleh menyebabkan seseorang itu lebih cenderung untuk antisosial. Contohnya macam
keadaan keluarga sekarang. Apabila mereka berada di meja makan, uh, telefon yang mereka hadap. So, seterusnya dari segi pendidikan pula. Dari segi pendidikan pula, uh, internet ni merupakan salah satu sumber untuk mereka melakukan peniruan dalam pembelajaran. Dan seterusnya, dari segi kesihatan pula, internet ni boleh membawa kepada kita sakit dari segi mental dan fizikal. Dari segi fizikal, kita akan lebih cenderung untuk sakit belakang, bahu, mata dan lain-lain. Dan dari segi mental pula, kita akan lebih cenderung untuk overthinking dan lain-lain. Itu saja daripada saya. Sekian. Terima kasih kepada saudara Muhammad Izzat kerana telah memberi penerangan yang informatif kepada kita. Seterusnya, saya akan mengajukan soalan yang kedua kepada panel yang kedua. Apakah jalan penyelesaian kreatif dalam menangani isu media sosial? Okay, baik. Untuk soalan ini, bagi pendapat saya, kita kena ada satu jadual lah ataupun satu had dalam melihat media sosial ini, yang mana kita boleh katakan macam dalam media sosial ni, setiap apa yang kita terima, kita tak boleh percaya bulat-bulat. Okay, sebagai contoh, kalau kita menerima sesuatu maklumat, contohlah macam banjir, sebelum kita nak kongsi kepada rakan ataupun kita mempercayai sesuatu tersebut, kita mesti kaji kebenarannya. Dan langkah yang lebih senang sebenarnya, kita tanya mereka yang berautoriti. So, jadi impak ataupun fakta kesahihan berita yang kita terima tu, kita dapat apa orang cakap, pastilah kita dapat pastikan apa info yang kita terima itu benar. Okey, yang seterusnya, sebelum kita membuat sesuatu ataupun kita menulis, menulis lah katakan, menulis satu luahan perasaan ke, meluah sesuatu pandangan ke, kita kena fikir jauh. Sebab katakan kita hanya bergurau, kita memberikan satu idea dalam bentuk serius, tapi sebenarnya kita bergurau. Tapi kita tak tahu di luar sana, macam ada yang jenis lurus bendul ke, atau yang jenis budak-budak ataupun yang kurang matang. Okay, berkemungkinan lah mereka akan menerima apa yang penulisan kita itu secara bulat-bulat, maka mereka percaya dan menyebarkan berita yang tidak sahih itu, yang berita gurauan itu. Jadi berlaku, orang kata, kesan yang buruk lah, yang seperti mana kita dapat lihat dalam media sosial sekarang ni. Macam berlaku fitnah, tuduhan tuduh menuduh, sedangkan benda itu tak terjadi pun. Seterusnya kita dapat lihat impak dari segi video, yang mana media sosial yang antara yang famous sekarang ni, yang kita boleh lihat macam TikTok, YouTube apa semua. Saya nak highlightkan TikTok ni. Sebagai contoh, kalau kita tengok TikTok, kalau kita berkongsi satu cerita, contoh tips membuat makanan apa semua, kadang kan, kalau kita dapat lihat, ada yang jenis dia masak tau, lepas tu dia skip apa semua, dia manipulasi video tu menjadikan video tu dapat dicapai, sedangkan video itu hanyalah satu editan dan tak betul pun. Maksudnya dia masak sesuatu, benda itu tak menjadi, dia edit, dia cut semua, tiba-tiba menjadi. So ada audience yang cuba meniru apa yang dibuat dalam video itu dan tidak terjadi. Jadi apa yang saya boleh cakapkan, kita kena
tengok yang berautoriti lah, ataupun kita cakap yang dipercayai. Sebagai contoh Khairul Amin. Okey. Itu tentang apa, penyebaran maklumat. Yang antara yang salah gunanya, dia macam kita tengok anak-anak muda sekarang, sama ada lelaki atau perempuan, yang kita boleh lihat dia macam, kita pendek kata macam menari lah, menari, tayang muka dan sebagainya. Itu kita boleh lihat dari segi benda yang biasa. Walaupun biasa, impaknya kepada kanak-kanak yang masih baru dan masih tak terbiasa dengan sesuatu ini dan tak boleh menentukan apa yang bagus dan apa yang berbaloi untuk ditiru. Okey, sebagai apa kita tengok kesannya hari inilah, kita boleh lihat ramai dah anak-anak muda, ataupun kita cakap budak lah. Budak terpengaruh dengan akak-akak yang telah membuat video sebagai kita cakap menari, membuat gaya mulut yang kita cakap tidak berfaedah lah. So, jadi kita dapat lihat budak-budak ni dia macam terikut. Dia nak ikut akak-akak dia dalam dari segi menari, apa tayang benda yang tak sepatutnya, apa semua. Okey. Jadi kita dapat lihat benda tu tak elok lah. Jadi kita sebagai yang apa, yang kita cakap celik pandai lah, yang kita dah terima, telah mendapat kesedaran. Okey, kita kena tentukan, okey, apa penggunaan TikTok. Sebagai contoh, kita buka TikTok ni untuk apa? Okey, kita sebagai contoh kita macam ni lah. Kita buka TikTok, kita nak tengok menu memasak. Okey, so kita buka je bahagian memasak. Okey, katakan muncullah benda yang tak elok. Contoh macam merapu, macam video pukul kawan ke, video prank ke. Yang tu skip. Sebab kita nak fokuskan benda yang penting je dalam hidup kita dan untuk mempengaruhi minda kita dengan benda yang elok. Ataupun untuk kita tunjukkan untuk anak-anak kita apa semua. Contoh kita nak tunjuk dari segi ilmu perkongsian dalam ilmu dari segi matematik apa semua. Jadi kita kena tentukan matlamat benda tu. Katakan kita nak tengok video matematik, kita hanya tengok video yang berkaitan matematik, video ceramah agama ke apa semua. Jadi benda yang melarakan macam gelek ke, video mengarut, tayang muka ke, video prank, yang tu kita elakkan. Sebab walaupun kita kata sambil-sambil, dia boleh sedikit sebanyak mempengaruhi anak kita ataupun kanak-kanak yang baru ingin mengenal dunia daripada tersalah terikut mereka-mereka yang sudah sudah menonjolkan perkara-perkara yang tak sepatutnya. Okey, sekian, itu saja. Terima kasih kepada kedua orang ahli panel kita kerana telah memberi pencerahan dalam topik kita pada malam ini. Moga apa kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Sebelum berakhir, saya ingin memberi satu kesimpulan bahawa internet bukan sahaja disediakan untuk kebaikan, tapi malah juga ada keburukannya. Jadi kita hendaklah menggunakan internet dengan berhemah dan sentiasa berhati-hati ketika menggunakannya. Dan saya sudahi pembincangan kita pada malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.